Okay, so let's get started. Assalamualaikum. Uh, Good afternoon. Today kita akan sambung daripada yang sebelum ini. Before this, saya dah cerita pasal relative extrema. Ataupun dia sebenarnya titik minimum, titik maksimum. Titik minimum, titik maksimum. Cuma bila kita tak tahu dia minimum ke maksimum, sebab itu kita panggil dia ekstrema. Sebab ekstrema means sama ada dia minimum atau maksimum. Okay, so macam mana nak cari titik minimum dan titik maksimum? Dengan menggunakan pengetahuan yang telah kita pelajari dalam pembezaan sebelum ni, differentiation. Okay, kita boleh buat first derivative test. First derivative test. Jadi first derivative test tu apa? First derivative test tu adalah kita dapatkan dia berapa step kita kira sini. First step, get f prime. Get f prime. Okay. Second, get stationary point. Okay. SP. Okay. Stationary point ni apabila f prime sama dengan sifar lah. Okay. Yang ketiga, bila kita dah dapat titik maksimum tu, okay, kita form a table. Okay, form a table and then number 4, kita deduce. Deduce salah. Conclude. Conclude from gradient. Okay. Jadi dia ada berapa step? Dia hanya ada 4 step. Step yang pertama, kita dapatkan dia punya first derivative. Step yang kedua, kita dapatkan stationary point apabila first derivative sama dengan sifar. Okay, tak sukalah bunyi. Sing mana tadi? Oh, silent. Okay. Ketiga, kita buat table. Buat table. Daripada table yang kita buat, step yang keempat, conclude from gradient. Conclude apa? Kita conclude minimum atau maksimum. Jadi dia ada 4 step. Kita gunakan 4 step ni dan kita akan tunjukkan. Okey. Bila kita buat first derivative test, dia ada 3 possible attributes for maksimum tu. Pertama, kita mendapat relative maksimum. Macam mana kita boleh dapat relative maksimum? Aku tunjuk ini, kau takkan faham. Aku tunjuk ni terus. Okay. Apabila kita dapat satu function, okay, satu curve yang warna merah tu, yang warna merah tu, okay, bila kita dapatkan f prime, macam ni nampak ni f prime, bila kita dapatkan f prime, lepas tu kita samakan dia dengan kosong, kita akan dapatkan nilai c. Sebab itu dia punya garisan hijau dia tu horizontal. Ini adalah, yang kosong ni juga adalah dy dx pula. Adalah gradient. Gradient. Gradient tangent. Tangent at x equals c. Sebab tu dia rata je, kosong je. Okey. Jadi bila kita tahu dia adalah titik pegun, stationary point, kita nak tahu kanan dan kiri dia turun bawah ke naik atas. Turun bawah ke naik atas. Jadi kalau kita tengok dekat yang depan mata kita sekarang ni, f prime sama dengan kosong, kita x sama dengan c lah. X sama dengan c. Dekat sebelah kanan c, kita ada b. Kita ada b. Kita ada b. Kita tengok. Kalau kita gantikan nilai b. Oh, ni salah. Ni bukan f prime x. Dia fbx. Kita betulkan. Kita betulkan. Typo itu biasa. Kita betulkan. Apabila kita gantikan b kat dalam ni, kita akan dapat negatif. Kenapa dapat negatif? Kau tengok bentuk lengkung tu. Lengkung apa? Lengkung merah tu. Okey. Silap label ni. Silap label. Silap label ni.
Sepatutnya B bukan kat sini. Silap label Saya betulkan. Sorry. Okey. B adalah titik hitam yang ini. Saya betulkan balik. Okey. Jadi B kat sini. Jadi pada titik B ni, bila kita buat garis garis hijau tangent tu, dia menyentuhi pada X sama dengan B tu, dia punya tu condong ke bawah kan? Dia condong ke bawah macam ni, betul tak? Jadi M dia adalah negatif. Sebab itu dia less than 0 kat sini. Sebab tu dia less than 0. Okey, kita tengok balik dekat sebelah kiri dia. Dekat sebelah kiri C, kita ada apa? Kita ada A yang aku salah label ni. Okey. Jadi bila kita tengok, dia punya apa? Dia punya kecerunan dia positif. Dia naik atas. Daripada kiri ke kanan, dia naik atas. Dia naik atas macam ni. Sebab itu kalau kamu tengok, dia greater than 0. Jadi ini adalah contoh gradient positif. Okey, yang ini adalah contoh gradient negatif. Okey, negatif. Jadi kita boleh tahu dia maksimum. Kita boleh tahu dia maksimum kalau kalau kanan negatif. Okey, kalau kanan negatif, kiri positif. Apa yang positif, apa yang negatif? Kecerunan. Macam mana nak dapatkan kecerunan? Kita dah ambil je apa-apa titik A, yang contoh kalau kita nak test yang belah kiri C tu, kita ambil apa-apa nombor yang lebih kurang daripada C. Sebab A berada di sebelah kiri C, jadi dia mesti lebih kecil. Dia mesti lebih kecil. Yang ni aku tukar. Kan kau tak faham kenapa dia macam tu. Kita gantikan A. Okey, seterusnya. Ini pun banyak salah label ni. Banyak salah label. Tak apa. Aku betul. Okey, jadi keadaan yang kedua. Kita boleh dapat relative minimum. Macam mana kita boleh dapat relative minimum? Okey, macam biasa ikut 4 step yang kita dah cerita tadi, kita dapatkan critical point, stationary point. Kita dapat C. Kita tahu pada masa C, dia adalah titik yang dia tak ada, dia punya kecerunan adalah sifar. Dia flat. Jadi kita nak test kanan dia naik ke, turun ke, kiri dia pun kita nak test naik ke, turun ke. Jadi pada C, kita decide satu nombor A yang lebih kecil daripada C. A mesti lebih kecil daripada C. Dan apabila kita substitute A ni ke dalam F prime, kita akan mendapati dia adalah less than kosong. Kalau graf dia macam ni lah. Jadi kecerunan negatif dia turun. Sebelah kiri dia turun. Okey, kita tengok sebelah kanan pula. Jadi kita pilih satu nombor ACB. Ambillah ACB. Okey, kita masukkan ke dalam F prime. Kita masukkan ke dalam F prime. Kita dapat positif. Jadi dapat positif dia naik. Bila naik dapat mula-mula daripada kiri dia negatif. Lepas tu dekat C dia sifar. Bila dia dekat sebelah kanan dia positif. Ini positif, ini negatif, ini zero. Kecerunan. Jadi dia trace balik bentuk begini. Jadi titik pada pada ketika ini yang kat tengah ni adalah minimum. Adalah minimum. Okey, iaitu yang inilah. Iaitu yang inilah. Yang ini dia punya M adalah negatif. Yang ini dia punya M adalah positif. Okey, yang ketiga. Keadaan yang ketiga. Macam mana? Kalau okey, kita dah dapat C kat tengah ni, kan? Lepas tu kita come up dengan nombor B. Salah lagi. So, jangan print saja je lah. Salah lah. Okey. So, ni keadaan dia macam mana? Okey, kita come up dengan nombor A. Lepas tu A ni pun kita ganti dalam F prime. Kita ganti dalam F prime, kita dapat apa ni? Positif ke negatif? Less than 0. Kalau less than 0, dia punya kecerunan positif ke negatif? Positif, positif. So, belah kiri positif. Kita ambil pula nombor lain, ACB. Sebab tak erti tadika kan?
A, C, B, D, E, F, G. Macam tu. Okey, tengok sebelah kanan pula. Kita masukkan B ni ke dalam F prime. Kita dapat apa ni? Positif. Jadi, kita ada titik kat sini. Kita ada titik C kat sini. Sebelah kiri, kita test dia adalah positif. Dia naik macam ni. Okey, lepas tu, dia stop. Maksudnya dia pegun lah. Dia punya kecurunan dia pegun. Lepas tu kita cuba yang kat sebelah kanan C pula, dia naik juga. Jadi C ni minimum ke maksimum? Dia paling besar ke paling kecil? Adakah dia berada di puncak ataupun dia berada di dasar? Dia tak ada. Bukan antara Dia tak nak antara. Dia neither. Jadi ini bukan not max ataupun minimum point. Okay. Ataupun nama official dia adalah inflection point. Inflection point. Okay. Ini pun sama. Jadi kalau kiri positif, kanan pun positif, bukan minimum atau maksimum. Dia inflection point. Ini juga sama. Tapi yang ini keadaan dia apa? Belah kiri negatif, belah kanan negatif. Okay. So, kita kena tengok betul-betul. Yang mana satu? Which one is which? Jadi, kena tengoklah. Jadi, kita recap balik. Kalau nilai maksimum, maksimum, kanan kena turun, kiri pun kena turun. Kanan kena turun, kiri, kanan negatif, kiri positif. Kalau sebaliknya, kanan positif, kiri negatif. Jadi tengah-tengahnya apa? Minimum. Kalau tadi kanan negatif, kiri positif, maksimum. Minimum, maksimum. Kalau dia sama, either. Dia bukannya neither.